Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk topik tentang pewarisan. Okey. Untuk topik ini kita objektif kita adalah untuk menyatakan maksud pewarisan dan membezakan antara trait dan ciri, menapasi ciri dan trait dalam eksperimen Mendel. Okey, kita tengok apa konsep pewarisan berdasarkan eksperimen. Apabila persenyawaan berlaku antara dua gamet, iaitu ovum dan sperma pada haiwan dan bunga dan ovul pada pada tumbuhan, satu zigot akan terbentuk. Zigot ini akan berkembang melalui proses mitosis berulang-ulang kali dan mengalami pembezaan sehingga membentuk organisma baru iaitu anak. Bagaimanakah sifat atau ciri anak ini? Anak tentunya membawa sebahagian daripada ciri bapa yang mengeluarkan sperma dan ciri ibu yang mengeluarkan ovum. Mengapa pula ciri anak ini boleh berbeza daripada ibu bapa dan berbeza antara satu sama lain? Apakah bahan dalam sel sperma dan sel ovum yang mengawal ciri-ciri anak ini? Mengapa pula terdapat ciri yang berbeza? Perpindahan ciri dari ibu bapa ke anak atau daripada satu generasi ke generasi dikenali sebagai pewarisan. Perpindahan ciri daripada ibu kepada anak atau daripada generasi ke generasi yang lain dikenali sebagai pewarisan. Itu maksud dia. Pewarisan pemindahan. Okey, bidang pewarisan ini dikenali sebagai genetik. Okey, ciri ialah faktor yang diwariskan. Ciri ialah faktor yang diwariskan seperti ketinggian, warna kulit, bentuk muka dan kumpulan darah. Setiap ciri mempunyai trait. Contohnya ciri kumpulan darah ada trait kumpulan darah A, B, AO dan AB dan O. Manakala ciri ketinggian mempunyai trait tinggi dan kerdil. Okey. Kita tengok kat situ. Contohnya ketinggian. Ciri ketinggian adalah tinggi dan rendah. Warna pula putih dan merah. Kumpulan darah adalah A, B, AB dan O. Kalau kita tengok jenis tangan, tangan kanan, tangan kiri. Jenis rambut, rambut kerinting, rambut lurus. Okey. Maknanya ciri itu yang umum, trait yang spesifik. Okey. Kajian genetik bermula dengan Gregor Mendel iaitu pada tahun 1822 hingga 1884, seorang paderi daripada Brunn, Australia. Hasil kajian beliau ke atas kacang P. pisum sativum hanya diterima dan difahami pada kurun ke-20 selepas beberapa ahli sains Hugo de Vries, Karl Correns, Ernst von Schmerz, Thomas Hunt Morgan menjalankan kajian ke atas lalat buah Drosophila melanogaster. Ini lalat buah ni awak biasa nampak kalau ada buah lah, terutama pisang tu. Itu kita panggil lalat buah Drosophila. Sumbangan ini menyebabkan beliau dikenali sebagai bapa genetik. Okey, pewarisan monohibrid. Pewarisan monohibrid maknanya dia hanya kaji satu ciri saja. Ciri itu apa? Yang umum tadi, kalau misal kata ketinggian. Tu ciri ketinggian, ada trait ni ada dua. Berarti tinggi dan rendah. Okey, ni mono maknanya satu. Dia hanya kaji satu. Okey, contohnya ni yang dikaji oleh Mendel. Cirinya adalah warna biji kacang, kuning dan hijau. Bentuk biji bulat dan kedut. Warna lengai, ini warna pot dia, hijau dan kuning.
bentuk lengai dia licin ke berkedut, warna bunga ungu atau putih, dan kedudukan bunga sama ada axial atau terminal. Terminal tu maknanya dia duduk kat atas je, bunganya kat ujung. Ketinggian pokok, tinggi atau rendah. Okey. Mendel telah mengacukkan pokok kacang pi berbaka tulen. Kacang pi baka tulen maknanya keturunannya semua tinggi, ataupun dia punya genotype dia adalah T besar dan kacang pokok pi berbaka tulen rendah iaitu T kecil dengan cara menjalankan pendebungaan buatan. Bukan semula jadi, buatan maknanya dia ambil pokok tu, dia taruhkan dia bunga ke atasnya, bunga. Semua anak benih yang terhasil ditanam dan trait ketinggian pokok generasi filial pertama, iaitu F1 ini direkodkan. Dia dapati bahawa semua anaknya adalah tinggi. Menurut Mendel, trait tinggi adalah dominan. Dominan maknanya kuat lah. Trait ini menindas kesan trait rendah. Dia boleh tutup, tindas tu, tutup. Trait tinggi pula trait rendah pula dinamakan trait resesif. Trait ini tidak kelihatan walaupun wujud pada prank induk asal. Apabila anak-anak filial pertama dikacukkan sesama sendiri dan biji benih yang tertanam, generasi filial kedua direkodkan, iaitu F2 direkodkan. Nisbah didapati bahawa 1066 pokok tumbuh 787 adalah tinggi, manakala 277 adalah rendah. Maka nisbah ketinggiannya adalah 3 tinggi, nisbah 1 rendah. Suatu pokok dikatakan baka tulen apabila dapat mengekalkan ciri induk pada anak-anaknya dalam setiap generasi melalui pendebungaan sendiri. Itu maksud baka tulen. Maknanya keturunannya semua tulen lah sifat tersebut. Mengekalkan ciri induk pada anak-anak dalam setiap generasinya melalui pendebungaan sendiri. Okey, ni apa yang Mendel buat. Induk tinggi dikacukkan dengan rendah. Anak generasi pertamanya semua tinggi. Lepas tu generasi yang kedua melalui pendebungaan sendiri, dikacukkan antara pokok F1 dengan F1 juga. Didapati pada F2, generasi F2 dapati 3 tinggi dan 1 rendah. Dalam filial kedua ni, pokok trait rendah muncul sebanyak 25% daripada keseluruhan pokok. Kacukan ini dinamakan pewarisan monohibrid kerana melibatkan hanya satu ciri saja, iaitu ketinggian pokok. Mendel menyatakan bahawa faktor genetik ialah faktor yang mengawal trait dalam suatu ciri yang diwariskan daripada generasi ke generasi yang lain. Faktor ini kemudiannya digenali sebagai gen. Dia cakap apa faktor dia? Adalah faktor yang mengawal trait, sesuatu ciri yang diwariskan. Itu maknanya, itu maksud dia. Tapi sekarang kita panggil gen. Apa itu gen? Gen ialah sepasang allele. Sepasang allele. Allele terletak pada lokus tertentu pada kromosom. Lokus maknanya tempat tertentu lah. Setiap allele akan berpasangan dengan allele yang sepadan pada kromosom homolog seperti yang ditunjukkan. Ini Ni allele. Allele tinggi, ni pun allele tinggi juga. T besar selalunya dominan, T kecil adalah resesif. Lokus tu maknanya tempat. Ni kromosom homolog. Satu mak punya, satu abah punya, ataupun bapa punya. So ini allele. Dikawal oleh sepasang allele. Gen adalah terdiri daripada sepasang allele. Satu ni allele. Okey, L tinggi juga yang belah sini. So jadi sepasang gen. Oleh kerana T besar dia tinggilah. Maka ciri ketinggian dalam induk pokok kacang